من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kitab penawar bagi hati pada muka surat 120. Bagaimana dapat berkumpul redha dengan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat. Redha dengan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat. Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku hendak mengumpulkan antara redha dengan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat, sedangkan kedua-dua itu dengan qada Allah juga. Apa yang nak dimaksudkan di sini? Kalaulah ada orang tanya, bagaimana kita nak redha dengan qada Allah satu dan benci kepada kufur dan maksiat, maksud dia apa? Maksud dia kufur dan maksiat ini terjadi semuanya di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Kerana sebagai asas yang perlu kita faham, segala apa yang berlaku di alam ini semuanya ketetapan dan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada satu-satu perkara yang berlaku di alam ini melainkan ia tentulah datang daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tentu segala benda. Tak ada sesuatu perkara dalam keadaan Allah Ta'ala nak lain dia jadi lain, tak ada. Ini Allah Ta'ala zat yang maha sempurna. Jadi timbul persoalan, kan kufur dengan maksiat yang terjadi pada seseorang kan itu kait dengan qada Allah Ta'ala juga. Kalaulah kita benci dengan maksiat, adakah dikenali sebagai kita juga benci dengan qada yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Itu maksud dia. Adakah dikira sebagai orang yang tidak redha dengan qada Allah Ta'ala? Apa jawab yang dinyatakan oleh para ulama? Nescaya aku menjawab. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili nak jawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pergilah kamu tanya kepada orang, pergilah kamu tanya kepada ahli dia sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu. Kita tanya ahli dia. Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, sesungguhnya bagi kufur dan maksiat itu ada dua sudut. Ada dua sudut pandangan yang perlu kita kena faham. Sudut yang pertama,
bahawa kufur dan maksiat itu dengan qada Allah dan kehendaknya. Segala benda yang berlaku baik, kafirnya Firaun mengaku jadi Tuhan, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Dan benda tu berlaku dalam kehendak Allah Ta'ala ke? Ia berlaku dalam kehendak Allah Ta'ala. Kerana tak ada perkara yang berlaku di alam ini melainkan datang dari Allah Ta'ala. Maka daripada sudut ini kita wajib redha dengan keduanya. Kerana pada hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat. Dari sudut kehendak Allah kita kena redha. Apa yang Allah Ta'ala nak buat, satu benda yang menggembirakan, satu benda yang menyedihkan, satu perkara yang menyukakan, satu perkara yang tidak disukai, segala benda yang Allah Ta'ala kehendaki itu kena redha lah. Kena redha apa yang Allah Ta'ala tetap tu kena redha. Kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari sudut kehendak Allah kita kena terima bulat-bulat. Kita tak boleh nak bakar apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kerana di alam ini ada benda yang kita suka, ada benda yang kita tak suka. Kematian kita tak suka, berlaku banjir kita tak suka, tapi kita kena redha. Moga tu ketentuan yang datang daripada Allah. Sama ada perkara itu menyukakan ataupun sebaliknya. Sudut yang kedua, ni dari sudut yang kedua pula, bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Ada pun dari sudut hak maksiat, usaha yang datang daripada anak Adam, usaha ikhtiar yang datang daripada anak Adam. Maka daripada sudut ini kita wajib benci pada keduanya. Ada pun kalau hak ni memang ikhtiar daripada anak Adam, ni wajib kita kena larang, wajib kita kena benci perkara yang berlaku. Sebab itu kalau kita mengaji dalam masalah ini, dalam ilmu akidah, di sana terbahagi pada 3 keadaan. Yang pertama dia panggil Jabariyah, yang kedua dia panggil Qadariyah, yang ketiga dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah ni apa? Jabariyah ni dikatakan segala perkara yang berlaku datang daripada Allah Ta'ala berlaku. Maknanya kita ni macam kapal lah, jadi macam kapal je. Maknanya ketiup kanan lah, tiup kiri lah. Segala benda ni datang daripada Allah, tak ada campur tangan kuasa daripada hamba walaupun sedikit. Ni Jabariyah. Segala datang daripada Allah Ta'ala. Kita macam kapal lah, ataupun dengan bahasa mudah dunia moden hari ni, macam kita ni macam robot hok pasang kereta tu. Robot ni kan dia pasang tayar kereta, makna kerja dia gitulah. Telah dia setting gitu keadaan robot tu. Dia tak ada pasang enda, tak ada. Dia tak ada pasang benda lain, tak ada. Kerana di set oleh orang manusia ni buat kerja dia gitu je, seolah-olah gitu ni Jabariyah. Ada pun yang kedua Qadariyah. Maknanya segala benda yang dia buat itu datang daripada anak Adam. Allah Ta'ala tak ada kuasa langsung. Allah Ta'ala tak ada campur tangan langsung. Maknanya segala benda ikhtiar kita belaka. Maka ini juga salah. Kerana apa? Kerana banyak sangat benda kita nak buat, banyak tak jadi daripada jadi. Ada keinginan kita nak gini jadi lagu lain. Siapa yang menentukan jadi lagu lain dah? Kita nak gini jadi lagu lain. Siapa yang buat jadi kesan lagu lain dah? Kadang-kadang kita nak A jadi B, nak C jadi D. Itu yang kedua. Ada pun dari sudut ahli sunnah wal jamaah, bahawa bagaimana Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian makhluk dan juga perbuatan makhluk tersebut. Tapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala beri beberapa ruang. Yang pertama, Allah Ta'ala waktu turun Quran nak suruh kita turun.
Yang kedua, Allah Ta'ala buat turun pada kita Rasul, nak suruh kita jadikan contoh baginda sebagai contoh untuk kita nak buat benda. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri akal pada kita, boleh mikir hak mana modal, hak tak mana tak modal. Tambah lagi akal manusia yang waras ini confirm dia akan selari dengan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya tak ada akal yang waras tapi nya tembung dengan Al-Quran, tak ada. Akal yang waras dia akan selari dengan Quranul Karim. Akal dia akan jadi makmum kepada Al-Quranul Karim. Yang keempat, kita ada ruang ikhtiar untuk nak memilih sama ada nak jadi hamba Allah yang baik ataupun sebaliknya. Sebagaimana kita hari ni lah mari surah. Ada tak di kalangan kita kata, ustaz, hamba sebenarnya nak pergi makan kedai ni, tiba-tiba setering hamba jadi kerahnya jadi sampai surah juga. Ada ke tak? Tak ada. Ni ikhtiar kita, ni pilihan yang kita buat. Maka di sini sebagai ahli sunnah wal jamaah, memang segala benda datang daripada Allah. Tapi ada satu ruang, satu sudut yang manusia ni diberi ikhtiar, dia beri pilihan. Dan pilihan kita ni kalau bertepatan dengan kehendak Allahnya, jadilah. Tapi kalau kehendak kita tidak bertepatan dengan kehendak Allahnya, tidak akan jadi. Ia akan jadi kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendak pada kita, maka hak Tuhan Allah Ta'ala, hak kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu kita sebagai anak Adam. Maka di sini dia sebut sudut yang kedua, bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Maka dari sudut ini kita wajib benci pada keduanya. Dari sudut orang yang buat maksiatnya, dia pilih, hanya boleh ikhtiar nak buat ataupun tambah. Maka apabila dia buat, maka hak pasal gini kita kena benci, hak pasal gini kita kena marah, kerana benda tu pilihan daripada dia. Ni ada manusia ni pandai lekok nak salah ke Allah Ta'ala dalam nak melakukan maksiat. Ada satu kisah diceritakan, ada unit Hizbah ataupun unit pemantauan ni cegah maksiat lah kalau hari ni. Ya, kebetulan waktu ngaji universiti dulu, ada orang ngaji agamanya buat day, hanya buat day. Jadi apabila buat day, unit Hizbah orang cek, tiba-tiba jumpa kawan ni tengah buat day. Apabila buat day kau tiba-tiba jumpa orang lelaki pula ngaji agamanya pada boleh. Lalu kawan ni mari, ni kata apa? Dia kata, awak tahu tak, ni saya jumpa sini ni bukan saya nak sangat, cuma Allah Ta'ala tetap gitu nak agaknya. Nampak tak tu, ni nak salah ke Allah Ta'ala dalam nak menghalalkan maksiat yang dia buat. Jadi apabila gitu awak nak marah, benda Allah Ta'ala takdir ke buatnya ni. Saya buat dek dengan dia bukan saya nak sangat, Allah Ta'ala tetap nak agaknya. Hanya kata gitu. Kebetulan salah seorang unik itu juga jenis orang ngaji juga, orang ni reti bahasa juga. Hanya kata hak pasal gini ni, kalau kita jawab mulut ni jadi balik belah kita pula. Dok cakap banyak nyegi kat orang tu, nyegi lemah teguh. Apabila lemah kok menyebabkan kawan ni kejulah. Dia kata awak ni dak boleh nak jawab, ni lemah orang main kasar pula, mana boleh gini. Lalu jawabnya hak tukang lepas, dia kata bukan apa nak lepas, takdir Allah yang menetapkan. Hanya bahan kau tu mula. Apabila kita barulah dia ngalah. Jadi katanya para ulama, contohlah kita kata wak maksiat, wak dik ni, tu salah dah. Tapi menyalahkan Allah Ta'ala dalam nak menghalalkan maksiat yang kita buat, dosa itu lebih besar lagi. Maknanya nyedak sandar ke Allah. Apa bukan nak ngepong sangat, awet Allah Ta'ala takdir gini, hanya salah ke Allah untuk nak membolehkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan ni perbuatan yang tidak dibenar oleh syarak. Maka ni kadang-kadang ni duk sandar ke Allah. Setiap benda ni Allah Ta'ala dah buat.
Hak jahat dia dak memayang tu Allah Taala takdir aku dak memayang. Ni fahaman Jabariyah ni. Fahaman yang lari daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita wajib larang daripada keduanya. Seperti kita wajib menyuruh dengan kebajikan. Maka kalau hak berlaku maksiat ni, berlaku perbuatan yang dilarang ni, pasal gini kita kena wajib tegur ni. Dan memang sabit dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bil lisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Ni satu bala juga yang berlaku dunia hari ni. Apabila kita dengar wujudnya Arab yang dikeluar oleh negara kita sendiri. Cuma yang jadi balanya hak bunyi ni di kalangan orang Islam, dia kata apa? Dah mananya gerakkan Islam hak kata mengharamkan Arab. Ingat ya, dari sudut malarangan mencegah maksiat bukan pada kumpulan, bukan pada jemaah, tetapi pada man ra'a minkum, siapa-siapa. Selagi mana dia orang Islam, wajib dia cegah. Bukan maknanya mu kumpulan A, mu kumpulan B, mu kumpulan C, mu pejuang, kamu kena cegah lah, aku dah bayar. Dia setiap orang Islam. Kalau tak ada orang Islam bukan setakat tu, dia sindir pula. Bimbang-bimbang perbuatan tersebut boleh merosakkan akidah kita. Kenapa kita tahu benda tu haram, kita tak cegah, kita suruh orang yang cegah, kita tak cegah. Kita tak cegah tu sebab apa? Adakah kita menghalalkan apa yang diharamkan? Kalau perbuatan itu boleh merosakkan akidah, ingat tu. Sebab tu dah hidup bab maksiat ni bukan atas kumpulan, bukan atas title ustaz, title ulama, bukan. Tapi disebut dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, maka dengan lidah. Dan kalaulah dia tak mampu, maka hendaklah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Disebut dalam hadis Nabi, kalau tak ada perasaan cegah dalam hati, nescaya sudah tidak ada iman pada orang itu, walaupun sebesar zarah. Na'udzubillahi min dzalik. Maknanya tengok maksiat tak berasa apa dah. Itu something wrong yang besar pada hati kita tu. Something wrong, perkara yang besar yang berlaku pada iman kita tu. Maka kita kena cek semula tu. Kerana bahawa kedua-dua redha dan benci itu tiada berlawanan. Apabila kedua-duanya berada pada sudut yang berlainan, maka fahamlah kita perkara yang berlaku di alam ni, ada sebahagian yang Islam, ada sebahagian yang kafir. Hak tu ketetapan yang datang daripada Allah, hak tu kena redha lah, hak tu kehendak Allah. Kita tak boleh nak buat benda. Hak tu hak redha dengan apa yang berlaku di alam ni. Ada pun yang kita larang, yang kita cegah apabila pilihan hamba Allah dalam memilih perkara yang kufur, dalam memilih perkara maksiat, dalam tidak memilih perkara keimanan dan kebaikan. Maka hak pasal gini kita kena tegur, pasal gini kita kena cegah. Dan kerana bahawasanya sesiapa yang menyangka bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan meninggalkan menegah daripada kejahatan, kedua-duanya termasuk di dalam redha dan qada Allah, maka ia adalah orang yang jahil. Maka jelas di sini disebut bagaimana kalau ada orang kata kita tak payah suruhlah orang buat baik. Kenapa dia nak buat baik, dia tambah buat baik, itu urusan Allah Ta'ala tetap. Dia nak jadi guana, biar dia lah. Ataupun kita tak payah larang orang nak buat maksiat. Sebab apa? Maksiat tu dia berlaku Allah Ta'ala tu nak guana. Biar Allah Ta'ala lah, kita jangan campur tangan. Katanya para ulama, kalaulah perkara ni disangka oleh anak Adam, maka sah-sah dia ni orang yang jahil. Kerana begitu banyak dalam Quran,
Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh hang supaya kita suruh orang buat baik. Suruh hang supaya kita cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Disebut dalam firman Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendak kuntum, kamu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan daripada kalangan makhluk ni. Sifat dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik dan larang orang melakukan kemungkaran. Ni Allah Ta'ala gelar sebaik-baik manusia ni perangai dia begini. Satu. Yang kedua disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiru ala an yughayyir thumma la yughayyir illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqabin. Yang bermaksud sekiranya ada satu kumpulan manusia melakukan maksiat, tiba-tiba kumpulan yang lain boleh cegah maksiat tersebut, tapi mereka tidak cegah. Apabila mereka tidak cegah, ingat apabila datang bala daripada Allah, Allah Ta'ala akan kenakan semua sekali. Hak buat maksiat pun kena, hak tak buat maksiat pun kena. Maka sebab itulah amal ma'ruf nahi munkar kena buat. Dan amal ma'ruf nahi munkar inilah golongan yang menyelamatkan bala yang datang daripada Allah Ta'ala. Ada riwayat menceritakan Allah Ta'ala menyuruh supaya malaikat mendatangkan azab kepada satu pihak, satu puak, satu kumpulan. Lalu malaikat nak buat turun azab, tiba-tiba nampak ada orang soleh dalam kumpulan tersebut. Ada orang soleh. Maka malaikat tanya semula Allah Ta'ala, ya Allah, ada hamba-Mu yang soleh, ada hamba-Mu yang soleh dalam kumpulan tersebut. Katanya Allah Ta'ala, datangkan azab kepada dia dulu. Buat turun ke dia dulu terus. Malaikat tanya, ya Allah, sebab apa dia ni hamba-Mu yang soleh? Dia kata kerana orang soleh ni yang dia menyebabkan maksiat bermaharajalela. Kenapa tak ada orang yang cegah supaya larang buat kemungkaran? Tak ada orang suruh buat kebaikan, tak ada. Dia kira cara hal dia aja. Maka apabila dia datang bala, kena belaka. Dan orang ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala sebab apa mendiamkan diri dengan maksiat yang berlaku. Sebab itu di sini jelas nak khabar bagaimana hendaklah kita cegah orang buat maksiat dan hendaklah kita suruh orang melakukan ketaatan. Kita kena ada ni buat promo lah. Kena buat campaign, buat promosi, buat campaign. Sebagaimana kita tengok sebelum pada ni PKP, apabila berlakunya PKP, ramai mana orang sungguh halang supaya jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Maknanya katanya orang puasa kena 20 orang, nya jaga sungguh 20 orang, 21-nya tolak suruh balik terus. Maknanya sungguhnya jaga. Maknanya kafir kata jangan pergi surau ramah, siap ada tempat tu naik poster terus. Jangan pergi surau ramah. Tapi tak apalah. Tapi apabila dah dibenarkan masjid surau hidup ni, buatlah kafir pula mari surau. Masalah keping mari surau tu dok balas mana? Keping jangan pergi surau tu sungguh sangat. Ni kena tarik mula dah, kena ajak mula ni. Sebab banyakkan program baik muslimin, baik muslimat. Kalau kita tengok kadar penurunan jemaah ni cukup-cukup ketara. Kalau dulu jemaah ramai. Dah 5 bulan, 6 bulan duduk dengar rumah, nyelekat buat dah. Hanya sedap dah duduk rumah, sedap dah jadi selesai. 5-6 bulan ni bukan jangka masa yang pendek. 5-6 bulan satu jangka masa yang panjang ni. Maka kena buat keping semula ni. Tengok suluh mula hak mana si jemaah kita hak dak nampak batang hidung ni. Kena tengok nanya sepatut lama dah dak mari surau buat apa?
dak aku pergi surau ni. Tak apalah kalau dia pergi surau lain. Takutnya kata, dak duduk rumah weh. Waktu kita bimbang tu. Kena ada keping lah atik periduk masjid surau pula. Ni berita yang terbaru berlaku di Masjidil Haram. Berlaku di Masjidil Nabawi. Yang tidak ada dah penjarakan sah. Tak ada dah penjarakan sah boleh mayar rapat-rapat mereka dah. Tambahlah lagi di kalangan orang di sana yang ambil vaksin belaka dah. Dan saya yakin insya-Allah di kalangan kita pun ambil vaksin belaka dah. Tunggu arahan lah, jangan nyewa kita buat malam ni. Kan nyewa rapat malam ni ramai-ramai naik terak kan. Kita dah panggil juga kena asnafah walaupun waktu Mekah lah. Walaupun ikut alasan Ustaz Mekah dengan SKJ ni ramai Mekah Ustaz. Confirm semua orang tahu dah. Orang tahu dah, cuma berdoa lah supaya semayang kita jadi macam biasa. Sebab kita ni jadi duduk jarak-jarak selesa pun memang waktu dulu pun memang kita duduk jarak dah. Cuma tak jauh gini. Kan kita duduk jauh, orang mari dekat rapat kita. Tepi sikit panas. Surau-surau lagi. Dulu. Jadi kena adalah kena rapat mula insya-Allah mungkin dalam masa terdekat ni akan diumumkan oleh pihak yang berkuasa lah. Supaya boleh mayang angkatkan. Sebab apa kita ni kadang-kadang time mayangnya jauh. Lepas mayangnya sembang dekat. Tu satu hal juga. Hanya jaga-jaga waktu mayang aja. Lepas daripada mayangnya sembang apa, time jarak semeter. Time sembang 1 cm je. Tu satu hal juga tu. Jadi nak apa pada diri kita dari sudut amal ma'ruf nahi mungkar ni kena buat. Tak boleh kita sandar dengan perkara yang berkaitan dengan ketentuan Allah. Satu cerita yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu dah bagaimana Allah Taala dalam hadis Nabi dalam kitab Imam Nawawi Matan Arba'in. Yang mana Imam Nawawi disebut dalam hadis tersebut bahawa manusia ni Allah Taala tetap ada. Pada hari 120 tetap ada. Dalam perut mak tu lagu mana keadaan dia sama ada syurga dan neraka. Makna kita ni tersenara dah. Nama duduk mana ni tersenara dah. Tahu belaka dah di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi adalah sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ni boleh tak kita nak serah diri apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Maknanya kalau Allah Ta'ala tetap kita ahli syurga, kita nak ikut turut insya-Allah syurga lah. Kalau Allah Ta'ala tetap kita neraka nak mana Allah Ta'ala tetap kita dah. Cuma aku ni nak buat benda aku suka. Makna tak boleh memayang ke, nak memayang ke ikutlah. Maknanya serah ketetapan Allah aja. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu ni dipermudahkan oleh Allah kepada apa kamu diciptakan. Tu satu peringatan untuk kita tu. Kamu dipermudah oleh Allah kepada apa kamu diciptakan. Maksudnya kalaulah Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai ahli syurga, insya-Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju ke arah sana. Jadi kita boleh ceklah amalan kita, guana amalan kita. Kita dari sudut hubungan kita dengan rumah Allah, guana. Kita dari sudut hubungan kita dengan kitabullah, guana. Kita dari sudut hubungan kita dari sudut amalan soleh, guana. Kalau bahagian baca Quran ringan je tubuh badan, bahagian mayang jemaah alhamdulillah tidak terbeban. Maknanya perkara-perkara baik ni mudah kita turut berdoalah pada Allah. Moga kita salah seorang daripada nama yang tersenara sebagai ahli syurga. Tapi kalau kita dimudahkan kepada perkara maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Kita ajak mari surah Allah minta maaf sakit kaki. Esok pula ajak pergi surah Allah minta maaf sakit perut. Lusa pula ajak pergi surah Allah banyak kerja. Tiba-tiba kita kata jom kita MC tengok panggung wayang. Jom lalu tak ada dah sakit perut, sakit kaki, tak ada dah. Maknanya perkara hak bahan lara, dia lah orang yang paling awal kali.
Tapi dalam perkara ketaatan, dia orang yang paling susah. Bimbang-bimbang orang ni dicipta sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita kena tengoklah keadaan kita ni macam mana. Kalau dipermudah untuk ke syurga, alhamdulillah. Jalan amalan soleh dipermudahkan, alhamdulillah. Tapi janganlah jadi ujub. Tengok ustaz khabar gitu, je tengok bersurah lah rajin, baca Quran rajin, je tengok cermin ginilah wajah ahli syurga. Jangan begitu pula. Maknanya alhamdulillah dan istiqamah dengan apa yang kita buat, biar kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada pun kalau kita tengok Allah ustaz, hamba ni kalau gatih 30, 40, 50 km rengang ya ustaz. Hanya cakap surah lagi dah. Allah hamba datang ke surah. Nampak tak tu? Gatih ke surah 2 minit berasa berat. Gatih ni perjalanan mana pun 2-3 jam rengang. Maknanya ada something wrong dah. Nampak tak? Maknanya jalan-jalan letih walaupun lengah berjeruk peluh ni tak ada masalah. Surah jarang kita tengok orang mayang zuhur. Mayang zuhur berjeruk peluh apa letih ada. Kalau berjeruk pun sebab panas je. Ada pun sebab letih tak ada. Sebab mayang zuhur api-api pun 5 minit dah 40 minit. Panjang pun kalau subuh Jumaat surah Jadah dengan surah Al-Insan je. Maka nak khabar kita boleh nilai lah kedudukan kita duduk mana. Kalau banyak mudah pada perkara hak lara tu kena ubah mulalah. Kena yutung mula. Supaya kita usaha biar mudah dalam perkara ketaatan. Dan Allah Ta'ala tetap kita sini-sini. Allah Ta'ala tetap tu kerja Allah. Kita tak ada hak untuk nak capur tangan urusan Allah. Allah Ta'ala tetap nak tak mana. Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala tahu untuk hamba dia, dan Allah Ta'ala tak zalim. Maka dari itu urusan Allah Ta'ala daya cara lah. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tak tanya mu sebab apa aku buat gini, sebab apa aku buat gini. Allah Ta'ala tak tanya kita. Hak benda dia buat. Tapi Allah Ta'ala tanya benda hak kita buat di atas muka bumi. Sebab apa Allah Ta'ala pilih aku syurga ke neraka? Hak tu urusan Allah. Tak payah capur tangan. Urusan kita buat benda yang dia suruh, tinggal benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerana setengah daripada qada itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada kemungkaran. Itu suruhan agama. Amal ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana dapat diredai dengan bala? Ni satu hal pula. Dia kata bagaimana kau ustaz, hamba nak jadi orang yang redha dengan ujian Allah, redha dengan bala yang datang daripada Allah. Kami ni sekeluarga bahan Covid contoh. Maka adakah kita nak redha lagu mana benda tersebut? Ustaz, adaklah bahan Covid bukan daripada anak beranak kita orang lain ustaz. Tak ada sakut kita ni SOP jaga sangat ustaz. Dok keluar rumah 5 bulan dah ustaz. Segala makan minum kita COD belaka, food panda. Maknanya dok keluarnya berjaga. Boleh ada kena juga ustaz. Bagaimana kita nak redha dengan ujian ni? Kita tengok apa kata ulama. Dan jika engkau bertanya bagaimana aku dapat redha dengan bala, bala ni yakni ujian lah. Bala ni perkara yang dibenci oleh manusia. Tak ada manusia suka dengan sebab kematian. Tak ada orang suka dengan sebab kesakitan, kemiskinan. Tak ada orang suka. Tak ada orang suka. Sedangkan bala itu perkara yang dibenci. Sebut bala pun perkara yang dibenci. Ada kita dengar minyak naik kita ngila suka. Tak ada. Nya hak ngila suka ni tokai minyak je. Sebab dia tahu keuntungan apa. Cuba kita tengok sebelah ni kan pernah kan minyak turun RM4.5. Hak bunyi siapa? Hak rakyat ramai ni sukalah boleh isi minyak penuh. Ada pun hak marah dia. Hak marah tokai minyak. Nak kabarnya hakikatnya apabila naik minyak dia bahala pada orang ramai walaupun satu gembira pada tokai minyak. Nak kabar ni bala-bala ni apa? Perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci.
Nescaya aku menjawab. Ni ulama nak jawab ni. Sesungguhnya beci pada bala itu dengan tabiat. Maksud apa? Maksudnya apabila kita diuji dengan sesuatu yang kita tak berani. Fitrah. Tabiat ni fitrah. Fitrah manusia ni tak berani. Memang itu fitrah. Barang hak kita tak boleh nak tolak. Fitrah ni barang kita tak boleh nak ejah. Contohlah kita ada 3 orang isteri. Contoh saja dah. Kalau nak sebut insya-Allah pun dalam hati dah lah. Kita. Yang mana kita ada 3 orang isteri. Dalam 3 orang isteri ni ada keadaan orang ni isteri hak ni kita berasa hati lain sikit. Isteri ni hati kita lain sikit. Isteri hak nombor 3 hati dia lain sikit. Kadang-kadang kita duk kira semua lambat. Rumah isteri nombor 1 lambat. Sebab apa? Hati kita dengan dia tu lain. Ataupun nak nampak lebih jelas lagi untuk mudah kita faham. Kalau orang jadi cikgu lah. Jadi cikgu. Orang hak pernah jadi cikgu dia tahulah kita pernah mengajar sekolah menengah. Jadi sekolah menengah ni kita rajin mengajar sekolah depan. Di kelas depan dan kita rajin mengajar kelas belakang. Jadi kadang-kadang kalau tahi masuk kelas depan ni berasa suka pula. Dah belajar dengar cakap. Kita kapur je fokus kita ngajar ni. Kita suruh nyawak je buat. Hati kita kadang-kadang ralik ngajar sampai makan masa cikgu lain. Sebab sedapnya duduk dalam kelas tu. Tapi kalau masuk kelas hujung kali, ngelahnya tengok Allah kelas ni. Allah dah ngelah dah. Dah lah ngelah hak patut masuk pukul 8. Pukul 8 suku baru masuk kelas. Nak ke apa? Kadang-kadang hati kita tu bukan kita buat tapi perasaan tu nya wujud. Jadi nak ke apa? Fitrah ni apabila dengar kematian tak ada. Dengar kematian ngilak suka tak ada. Fitrah sedih. Fitrah dah berakhir. Hak tu jelas. Barang tu tak boleh nak ejah dah. Kita orang nak ke kita marah. Hak tu fitrah. Hak tu tak dosa. Hak jadi dosa ni kita balas dengan cara yang tidak dibenar oleh syarak. Baru dah boleh. Ada pun hak perasaan hak asal dia duduk ada duduk kita dah tu barang tak boleh nak ejah. Barang yang tak boleh nak ejah. Maka dia kata apa? Sesungguh beci pada bala itu dengan tabiat fitrah manusia. Dan redha dengan bala itu dengan akal. Tapi bagaimana kita nak berhadapan dengan satu situasi yang kita tidak suka nak hadapi kuat ni. Sebab apa kan kita ngaji dah sebelum daripada ni ajaban li amril mukminin, pelik yang ada pada orang beriman. Mereka ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Apabila diuji dengan benda yang dia suka, dia bersyukur. Dan ini baik untuk orang beriman. Ada pun apabila diuji dengan perkara yang mereka tidak suka, mereka bersabar. Dan ini juga baik bagi orang beriman. Maknanya orang beriman ni situasi dia ni sentiasa berpahala daripada Allah. Cuma kita nak dapat situasi dapat pahala semua ni macam mana? Ni nak dia ajar. Dia kata redha dengan bala itu dengan akal. Maksud dengan akal ni syarat dia kita kena ada ilmu. Apabila ada ilmu, mari satu-satu musibah dengan ilmu tu dia jadi penawar untuk kita. Aku bila contohlah kita sebut berlaku kematian. Kematian. Ada hamba Allah Ta'ala diuji meninggal dunia anak lemah 2 orang sekaligus. Ada baru ni kan 3 orang sekaligus. Jadi tak apa-apa bila seorang ni bagi orang yang ngaji ilmu agama kematian anak objek ni benda yang sedih. Sedih tu kita panggil fitrah. Ada pun bagi ilmu pula ni memang ada hadis Nabi sebut. Siapa-siapa yang kematian anak dia 2 orang, 3 orang. Ada riwayat kata kalau tanya seorang pun Rasul jawab begitu juga. Apa dia? Ibu bapanya sabar dengan ujian tersebut. Nescaya Allah Ta'ala jamin ibu bapanya syurga. Nampak tak maknanya apabila berlaku kematian kita ingat hadis Nabi tu, maknanya kita hadapi musibah tu dengan ilmu. Jadi tak memberontak sangat, tak mengamuk lebih kurang, tak cakap lebih kurang tak. Sebab apa kita tahu ni ujian Allah. Dan dunia ni memang tempat ujian.
Apabila ada ilmu tu hati kita lain sikit. Hati kita lain sikit, kita urut dada moga-moga inilah anak kunci untuk aku sebagai ahli syurga pada hari kiamat kelak. Tu dia apabila tu dikata dengan akal tu apabila kita ada ilmu. Dan redha dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui besarnya pahala bala tu. Kenapa dia tahu setiap ujian ni ada pahala daripada Allah Ta'ala. Contohlah dia sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala beri musibah. Nampak dah tu. Siapa-siapa Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala beri musibah. Ada manusia yang dimasukkan dalam syurga pada hari kiamat dalam keadaan dia pelik. Siapa dia tanya Allah Ta'ala, ya Allah, amalan benda kok yang aku buat, yang siapa boleh duduk dalam syurga yang cukup hebat ni? Kenapa aku tahu amalan aku dunia ni tak balas mana? Ibadat sunat tak balas mana? Buat apa wajib je. Tapi macam mana yang amalan dia yang aku yang boleh siapa duduk dalam syurga yang cukup hebat ni? Apa jawab Allah Ta'ala? Amalan ni kerana ujian yang aku beri waktu kamu hidup di dunia dan kamu sabar dengan ujian aku. Ada manusia yang dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab ujian daripada Allah. Contoh di kalangan sahabat-sahabat kita, mungkin ada orang dia daripada umur 20, 30 ni bahan nyakit dah. Dan nyakit dengan dia tu nya sabar sokmo, dia sabar redha dengan ujian Allah ni sampai bawa umur 60, 70. Maknanya berpuluh tahun hidup dalam keadaan menyakit ni. Nak pergi jalan jauh-jauh tak boleh. Nak pergi senang-senang suka tak boleh. Dia banyak nyakit dah ni. Tapi dia sabar dan dia redha. Hari kiamat apabila dia mati, nanti habis pahalanya banyak dan dosanya tak ada kerana dia hapuskan dengan sebab ujian kesakitan waktu dia hidup. Tapi syaratnya kena ngaji lah. Kalau kita ngaji, baru buah ni baru boleh duduk dalam kepala. Kalau tak ngaji, taklah sakit, mulut jadi uduh pula, supaya seranah maki hamu, tu jahannam terus. Taklah susah dunia, bimbang-bimbang hari akhirat pun susah kerana tak redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Sebab itu di sini dia sebut dia redha dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui besarnya pahala bala tu. Malah ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ni pelik sikit ni. Dalam kitab seingat saya, kitab Ihfazillah Yahfazka Dr. Al-Qarni, dia sebut ada di kalangan sahabat ni dia bimbang. Kalau time dia hidup ni tak ada apa-apa masalah dalam kehidupan dia. Dia bimbang pula. Bukannya suka, dia bimbang. Kita tobat suka. Nyakit tak ada, duit banyak, masalah keluarga tak ada, majikan pun beres, gaji besar. Rasa-rasa sedap ke tak sedap keadaan gitu? Sedap lah, tak ada masalah. Tapi sahabat-sahabat Nabi di kalangan mereka bimbang. Kalau hidup dah kadang selesa, semua tak ada ujian tak ada, hanya jadi takut, bimbang-bimbang, Allah Ta'ala tak redha mereka, tak beri kebaikan pada mereka. Sebab tu Rasulullah dikira sebagai ulul azmi. Siapa dia Nabi ulul azmi? Orang yang mendapat ujian yang paling besar daripada Allah. Dah duduk ranking nombor 1 kali Rasulullah. Kekasih Allah, ujian dia paling besar. Rasulullah ada anak dia 3 lelaki 4 perempuan. Dalam anak Rasulullah ni, semua anak lelaki Rasulullah mati kecil belaka. Dan ada anak Rasulullah ni mati atas riba Rasulullah, Ibrahim, anak kepada Maryam. Yang mana nangis mati atas peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik air mata Rasulullah. Dan ada cucu Rasulullah mati di atas peha Rasulullah. Maknanya ujian Rasulullah berat. Hak tu tak kira lagi ujian dakwah. Hak tu tak kira lagi ujian keluarga.
Rasulullah dikatakan Aisyah difitnah orang yang zina dengan Safwan. Sampai Rasulullah suruh Aisyah balik rumah ayah dia, rumah Abu Bakar. Sampai setara tu. Jadi Rasulullah orang yang paling banyak ujian. Sebab tu sahabat Nabi nya bimbang kalau tak ada ujian dalam kehidupan dia. Kita ni sedap tak ada ujian, rasa tenang, bahagia je itu. Tapi orang-orang dulu kenapa dia memikir ke pahala begitu. Contoh kita tengok Firaun lah. Firaun ni dikatakan dia ni tak pernah sakit makan ratus tahun. Firaun tak pernah sakit makan ratus tahun. Yang kedua pula Firaun ni selera dia besar. Ada riwayat menyatakan dia boleh makan lembu bakar seekor seorang. Seekor seorang lembu bakar. Ada kata lembu muda yang mana bakar seekor seorang, nya ke darah seorang. Ni Firaun. Tapi tak pelik saya pernah tengok satu video orang Arab dia buat live untuk nak promote, dia tak tahu dia makan kambing seekor seorang. Kita kambing seekor surah, sesurahnya kambing seekor seorang. Tu dia. Maka Firaun selera besar setara tu. Dah lah dok sakit, selera besar pula. Dan pemerakyat pula ramah hak turun dia. Sebab tu dia boleh mengaku faqala ana rabbukumul a'la. Kabarlah wahai kau, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tu Firaun tu. Nak kabar pada diri kita tu orang hak dibenci oleh Allah tu sihat semanjang. Tak ada sakit-sakit. Tapi kena ingat molek, jangan salah faham. Bukanlah orang sihat tu semua dimurkai oleh Allah. Jangan faham gitu pula. Jangan lepas badan ni kita kedarah banyak gula nak supaya bahan penyakit. Jangan gitu pula. Maknanya nak kabarnya setiap kita hadapi ni, kita sabar dengan ujian Allah. Kalau benda yang menyukakan, syukur. Ada pun kalau benda yang menyedihkan, sabar. InsyaAllah semua keadaan itu berpahala. Seperti redha orang yang sakit dengan meminum obat yang pahit, kerana ia mengetahui bahawa obat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga ia suka cita dengan ubat itu. Maksud apa? Dia kata contohlah macam manusia dengan obat lah. Kita sakit, kita tahu kalau makan obat ni insya-Allah dia beri kesembuhan pada kita. Tak ada orang berakhir makan obat. Tak ada orang berakhir makan obat. Hamba dulu kalau obat kok main patang besar lah dok berakhir. Siapa mereka masa kita nak makan obat tu ayah kita nyerang dengan mulut. Bukan dengan mulut gitu mulut kita. Dan mak pula nyetok betul-betul obat supaya lepas dari atas tu jangan sentuh dengan lidah, jangan sentuh dengan anak tekak. Maknanya leponya saya timbul dia masuk pada dalam perut dah. Sebab tu nya kena merenggak gitu. Sebab apa? Kalau buat gini bahasa ni kan obat mana ada rasa manis. Nya pahit mutah lalu. Jadi siapa kita ada orang berakhir obat. Tapi kita tahu dengan sebab makan obat tu datang kesembuhan, telanglah juga walaupun pahit. Bukan kerana berakhir obat tu, tapi kerana nak kesembuhan tu. Itu juga kita bukan berakhir ujian tu, sakit, kematian, kesusahan, kemiskinan, bukan tu. Tapi kita nak hasil dia ni pahala daripada Allah, syurga daripada Allah Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku uji di kalangan hamba aku lapar, takut kekurangan harta benda, kehilangan nyawa. Ni benda yang berada berakhir belaka ni. Dan beri khabar, berita gembira bagi orang yang bersabar. Kenapa? Syurga untuk dia. Maka itu kita kena faham molek tu, kena faham molek. Bahkan terkadang ia membelinya dengan harga yang mahal. Kadang-kadang kita beli obat dengan harga yang mahal. Kenapa? Kerana nak kesembuhan tadilah. Nak kesembuhan. Ada orang obat cair darah kadang-kadang suti tu makan RM100. Ada orang obat cair darah jenis suti tu. Jenis cocok tu makan RM100. Kalau kita tengok hak ni hak anti vaksin COVID anti vaksin pula vaksin COVID ni. Kalau pergi hospital ni katakan 380 sejarum 380 hak kita dapat free inilah.
Kalau pergi hospital swasta malam ni tambah beratus orang ramai nak pergi suku. Kat 400 dah kena bayar. Tapi rela kan apa? Nak cari kesembuhan tu lah. Maka begitu juga sakitan yang kita hadapi ni, siapa dengan ujian Allah ada kesembuhan dia, ada pahala daripada Allah Ta'ala. Dan ia mengubah pula doktor dengan menikangnya dengan jarum. Maksud menikang cocok dengan jarum. Kadang-kadang kita rela ulu punggung kita, rela ulu bahu kita supaya orang cocok. Kenapa? Bukan sedap kena cocok tu bukan, tetapi kerana nak mengharapkan kesembuhan. Begitu juga kita menghadapi kesusahan, kesakitan, ujian itu kerana apa? Kerana nak mengharapkan pahala daripada Allah. Sebab tu setiap musibah ni bagi orang beriman, cara dia hadapi terima lain. Kalau kita tengok orang India bukan Islam, lagu mana apabila berlaku satu-satu bala pada dia, kematian, nyengamuk ramai kena pegang ni, nyesiak, nyetopik macam-macam ni kabur. Tapi orang Islam tak sampai begitu, sedih fitrah manusia. Ada pun dilarang cakap benda yang bukan-bukan, dilarang ngamuk, cari baju hukum yang haram sama sekali. Kenapa? Bagi orang beriman ni kena ingat, dunia ni tempat ujian. Ada pun hari akhirat, insya-Allah. Setiap benda yang kita hadapi disebut dalam hadis Nabi, walaupun kena sebatang duri kaki kita pun akan dibalas, diberi kebaikan, dihapuskan dosa oleh Allah Ta'ala. Tu duri tak kira lagi masalah yang menipu, serabut macam-macam urusan kita hadapi tu, semuanya berpahala kalau kita hadapinya dengan cara agama. Dan setengah dengan sebab bagi redha dengan qada itu, insya-Allah kita sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.